Okey, kebiasaannya kita nampak burung bangau dekat TV, dekat movie ataupun kartun. Kita nampak bangau ni kerja dia menghantar baby ke rumah-rumah menggunakan kain putih ataupun napkin ataupun bakul. Ikutlah apa publisher diorang nak kan. Dan antara movie yang famous adalah seperti Boss Baby, dan kalau dekat Netflix ada cerita memang berkaitan dengan bangau sahaja, iaitu Stork. Stork tu adalah bangau lah dalam bahasa Inggeris. Dan sejujurnya saya pun hampir nak percayalah dengan benda ni, sebab kan orang katakan anak tu kan anugerah daripada Tuhan. So macam bangau tu perantara lah. Tapi it's totally not true. Okay, jadi bangau yang dimaksudkan adalah white stork ataupun bangau putih yang dijumpai di Eropah ataupun utara Afrika, dan memang situlah dia punya native, dan boleh dijumpai di kawasan perairan seperti di tasik-tasik. White stork ni of course lah bulu dia warna putih dan terdapat sedikit kehitaman pada kepak dia. Dan antara ciri istimewa bangau ni, dia punya paruh, dia punya leher dan dia punya kaki berbentuk tirus dan panjang. Dan kita pun tahulah yang flamingo bukan bangau dan angsa pun bukan bangau, dan memang tiga-tiga family tadi memang jauhlah perkaitan dia. Okey, berbalik kepada kisah bangau menghantar baby tadi. Sebenarnya kepercayaan ataupun mitos ni dah lamalah berlaku semenjak zaman Greek ataupun Yunani lagi, di mana mereka menganggap bangau adalah simbolik kepada kelahiran ataupun pembaharuan dan seumpamanya lah. Kita kena tahu yang bangau ni adalah migratory bird, iaitu mereka akan berpindah pada musim tertentu, di mana kebiasaannya bangau akan berpindah ke arah selatan pada bulan Ogos dan September, sebab bulan 8 dan 9 tu dah nak masuk musim sejuk, dan bangau ni dia tak sesuai untuk tinggal di kawasan sejuk. Jadi dia pun perlulah cari kawasan yang lebih panas dan sesuai untuk mereka hidup. Jadi bangau akan menghabiskan masa musim sejuk mereka di Afrika Selatan seperti di Kenya, Cape Town dan Uganda. Dan apabila sudah tiba bulan Februari hingga April, mereka akan pulang semula ke arah utara di tempat asal mereka, kerana musim bunga pun telah tiba. Dan kebiasaannya satu perjalanan mereka memakan masa selama 30 hingga ke 50 hari, lebih kurang macam tu. Dan begitulah rutin tahunan seekor bangau, di mana mereka akan terbang daripada utara ke selatan, selatan ke utara. Apabila bangau tadi telah tiba di tempat asal mereka di Eropah sana, mereka akan mencari sarang ataupun membuat sarang baru untuk bertelur. Dan inilah yang dikatakan bangau tu dia membawa baby daripada selatan ke utara, dan kemudian dia akan mengeramlah telur tu dan akan besarkan sehingga anak bangau tu sesuai untuk ikut bersama-sama berhijrah ke selatan pada bulan Ogos balik Ogos tadi tu kan. Okey, pendapat yang kedua, bangau ni mereka berhijrah secara beramai-ramai ataupun dalam kumpulan yang besar. Dan apabila bangau ni telah pulang ke arah utara, orang-orang Eropah melihat langit dan nampak cantik lah, nampak bangau terbang banyak-banyak kan. Dan mereka menganggap peristiwa ni adalah peristiwa yang membawa tuah ataupun kebaikan, di mana dalam family diorang akan ada yang pregnant ataupun melahirkan anak. Saya pun tak pastilah macam mana ataupun tiba-tiba time tu ada musim bayi dilahirkan beramai-ramai tu macam mana kan, tapi lebih kurang macam tu lah. Okay, yang ketiga, pada appearance bangau tu sendiri yang berwarna putih, yang melambangkan kesucian, perbaharuan, beginning of life dan seumpamanya. Dan antara hujah lain adalah juga bangau yang pulang daripada kawasan air yang membawa kesuburan. Dan sehingga kini pun masih banyaklah orang yang menggunakan bangau ni sebagai simbolik kepada kelahiran ataupun penghantaran baby, seperti di produk-produk bayi ataupun pada perkhidmatan postman, dan ada juga pada logo-logo ambulance. Jadi semoga video ini menjawab soalan anda semua mengenai bangau dan menghantar baby. Sekian, terima kasih.